Bismillahirrahmanirrahim. Kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah tawakal. Ataupun boleh dibaca dengan tawakkul. Boleh baca tawakkul pun boleh. Dia beza tawakkul dengan tawakul. Ada alif. Tawakul itu lain. Tawakul maksudnya lawan kepada tawakkul. Lawan kepada tawakkul. Yang bertawakul boleh baca. Yang bertawakal pun boleh. Yang bertawakal padanya. Tu silap baca pula dah. Tu baca basit. Dia kena baca bahar wajas. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun kan? Sama macam Aqidatul Awamah. Okey. Yang bertawakal padanya dicintai. Berjumpa lagu. Yang bertawakal padanya dicintai, kesedihan kesusahan diubati. Jadi yang bertawakal kepada Allah Ta'ala pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul disebut dalam Quran, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kesedihan, kesusahan diubati. Kesedihannya akan diubati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesusahannya akan diubati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbu al-mutawakkilin. Jika kau tawakal pasti kecukupan. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Ada dal dua. Dal ada dua, satu jatuh. Nanti kena tulis balik untuk hantar kat Akademi Jawi. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Kunci rezekimu tawakal padanya. Yang bertawakal pasti tidak kecewa. Bertawakal tak nafi kau berusaha. Jika tinggalkannya itu jahil jua. Ingat, tawakal tidak menafikan usaha. Tawakal tidak menafikan usaha untuk kita berusaha mencari rezeki. Batu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, lau tawakkaltum, dalam riwayat, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Ada riwayat sebut, lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu qimasa wa taruhu bitana. Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar tawakal, maka kami akan direzekikan kepada kalian seperti mana direzekikan kepada burung. Mereka keluar pada waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, dan mereka balik pada waktu petang dengan perutnya penuh. Cuba tengok tawakal burung. Nabi sebut dalam hadis, lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasa. Maksudnya burung keluar pada waktu pagi untuk cari rezeki. Maknanya tawakal tidak menafikan keluar untuk mencari rezeki. Tamam? Wa yaruhu bitana, dan balik pada waktu petang dengan keadaan perutnya penuh. Ini orang yang tawakalnya burung. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu bertawakal sedemikian, maka Allah akan mencukupkan kepada kalian. Itu maksud dia. Jadi bertawakal tak nafi kau berusaha. Jika tinggalkannya itu jahil jua. Bertawakal tanda iman kepadanya, berusaha pula taat perintahnya. Jadi tawakal adalah tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, man ta'ana fil harakah faqad ta'ana fi sunnah. Man ta'ana fil harakati faqad ta'ana fi sunnati. Apa makna man ta'ana fil harakah? Iaitu siapa yang mencela mencari rezeki. As-sa'yu. Al-harakah dengan makna as-sa'yi wal kasbi. Cari rezeki dicela. Kawan ni cari rezeki, kita pergi celah dia. Buat apa nak pergi cari rezeki keluar apa ni? Tawakal saja. Ini telah ta'an fi sunnah. Karena Nabi suruh keluar cari rezeki. Kemudian wa man ta'ana fi tawakkuli faqad ta'ana fil iman.
Tapi siapa yang ta'an pada tawakul, maka dia telah ta'an pada iman. Dia telah mencela iman. Jadi kita keluar kerana ni suruhan Nabi SAW. Kerana suruh mengambil sebab. Manakala bakinya untuk apa? Untuk tawakal. Kan tu para ulama khilaf. Kerja apa yang paling afdal? Petani kah? Peniaga kah? Khilaf. Yang kuat kata ulama petani. Petani kerjanya adalah kerja yang afdal. Kenapa? Kerana dia dalam tawakal lebih dibandingkan dengan at-tujjar. Kerana dia tanam pokok, dia tawakal selepas tu. Dia buat kerja. Tak semestinya pokok tumbuh. Kerana yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama bila bincang masalah tersebut dibahagikan. Dalam kitab ni ada Al-Barakah dalam karangan Syekh Jamaluddin rahimahullah dibahaskan tentang masalah mana yang lebih afdal antara petani ataupun peniaga. Baik, kalau jadi peniaga, meniaga apa yang paling afdal? Kalau nak jadi peniaga, baru ni Syekh Abdul Khaliq Al-Yamani datang ke Zawiyah. Ada abang Abu ni daripada apa Penang. Dia yang duk atok jadual saya di Penang. Dia pandai jahit. Jadi baju-baju saya ni yang saya pakai ni semua dia jahit lah. Dia jahit ni. Jadi bila dia jahit baju saya ni, dia buat main hadiah kat saya baju baru. Dia jahit kain baru. Lawa kain. Lepas tu Syekh Abdul Khaliq bila tengok tu dia kata, antara pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan al-bazzaz, kata dia. Bazzaz apa dia? Jual kain. Jual kain adalah pekerjaan yang terbaik bagi perniagaan. Kenapa? Karena bazzaz ataupun kain ni, kain ela dan seumpamanya itu, ini kain ni benda yang payah untuk rosak. Banding dengan kerja jual makanan. Tamam? Itu bazzaz afdal. Untuk tujar, untuk perniagaan, maka kalau nak niaga bazzaz. Tu jekyll, lagi apa dia lagi? Bulati. Dia geng jual bazzaz ni lah, jual kain ni. Boleh tahan ni pak. Tapi niaga besar lah. Tak apa, hak kecil pun tak apa. Masyaikh kita dulu pun kalau di Syria, antaranya Maulana Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala, ayahnya juga bazzaz, penjual kain. Dinamakan dia Abdul Fattah kerana hari lahirnya habis kain orang beli di kedai dia hari itu. Balik-balik dia terheran, pok dia heran, apa yang hebat sangat hari ini ni? Sampai orang beli kain habis. Balik-balik tengok Syekh Abdul Fattah lahir, maka pun nama Abdul Fattah. Kerana hari itu ada Fattah, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kedai dia. Berlaku jual kain. Ini tawakal. Nah, bertawakal tanda iman kepadanya, berusaha pula taat perintahnya. Jadi kita berusaha ini mentaati perintah Allah. Manakala tawakal adalah tanda keimanan kita kepada Allah. Seperti mana kata Imam Sahal Tustari dengan maksud yang lebih kurang maksudnya, man ta'ana fil harakah, siapa yang mentohmah kepada pergerakan mencari rezeki, maka faqad ta'ana fi sunnah, maka dia telah mencela sunnah Nabi SAW. Wa man ta'ana fi tawakkuli faqad ta'ana fil iman, siapa yang ta'an, cela kepada tawakal, maka dia telah mencela kepada iman. Maka hati-hati dengan perkara tersebut. Tamam. Jadi dalam hadis yang banyak, Nabi SAW menyebut tentang masalah tawakal. Kata Imam Abi Hazim, innal burra qad ghalab. Tengok ni orang tawakal ni, mutawakkilin. Abi Hazim dikatakan kepada beliau, sesungguhnya gandum telah naik harga. Kita lah gandum naik harga. Gandum, kita makan beras. Kalau barang-barang keperluan naik harga, minyak naik harga, kita kata apa? Kita macam nak maki. Ya, memang kita ini politik dah. Kita otak kita kerja politik je. Itu memang kita akan maki. Ya tak? Tapi cuba tengok apa jawapan beliau. Apa kata dia? Wallahi law balagha habbatun bimisqal ma balitu. Tamam? Alaina an na'budahu kama umirna wa alaihi rizquna kama wa'adna, kama wa'adana.
Berkata beliau, "Lau balagha habbatun bimisqal, ma balitu." Kalau kata ada tinggal sebiji saja lagi bur, ada sebiji lagi gandum tinggal aku, ma balitu, aku tak kisah apa. Nah, kenapa? Karena yang disuruh kepada kita ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan suruh duk cari gandum tu. Nah, yang disuruh kepada kita pada alaina an na'budahu kama umirna. Kalau jadi macam tu sekalipun, tinggal sebiji sekalipun, tak ada dah kami nak beli kerana terlalu mahal. Kita hanya disuruh oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diarahkan. Maka apa yang Allah Taala akan bagi, wa alaihi rizquna kama wa'adana. Maka Allah akan memberi rezeki kepada kita seperti yang telah Dia janjikan. Kamu ibadah kepada Allah, Allah janjikan dengan rezeki kepada kamu. Naik harga, turun harga, itu bukan kerja kita. Itu Allah Ta'ala yang tentukan. Kita hanya tugas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni bukan setuju dengan harga barang naik. Nak suruh kita tawakal, itu je. Jangan faham ni tak. Ada orang ni kadang-kadang dia suka cari point. Oh ni ustaz ni nak suruh setuju ni kalau barang naik ni. Kan setuju, nak tengok kita ni macam mana. Kita ni tengok ke barang ke, kita tengok ke Tuhan yang menentukan segala sesuatu itu. Awak, harga barang siapa yang tentu? Ahli politik. Ya, zahirnya itu, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau kita celah, dah kali kembali kepada Allah Taala. Batu ahli sufi mereka kata apa? Kita hanya diarah untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah yang akan tentukan rezeki kepada kita seperti mana yang telah Dia janjikan kepada kita. Kamu buat yang kamu disuruh, dan kami akan lakukan apa yang kami janjikan kepada kamu. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi insya-Allah kita tak akan jadi pening kepala. Tapi kami pening tak? Ada pening tak? Memang kita bukan ahli itu. Kalau tidak tak baca lagi tak ni tuan-tuan. Kita akan pening kerana kita bukan ahli itu. Kita akan jadi susah, sungguh. Allah. Susah nak cakap ya. Ini memang benda yang perlu kepada amal. Dia benda amali. Susah. Memang perlu kepada amal. Perlu kepada bimbingan. Dan perlu kepada latihan diri kita ni untuk kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan apa jua keadaan sekalipun. Tamam? Ini teman-teman kita yang ada di Kuala Lumpur. Rumah adik saya sendiri tenggelam. Nampak bumbung ya? Rumah adik saya di Kuala Lumpur, di Hulu Langat. Hak yang tengok, kalau tuan-tuan tengok tu ada hak duduk atas bumbung tu di Hulu Langat. Kat depan dekat dengan dam, lepas ayak, tenggelam habis semua taman Seri Nanding. Adik saya duduk di situ. Tapi alhamdulillah malam sebelum banjir tu, adik saya ni, anak dia hak sulung, duk minta keluar rumah. Jom kita balik keluar mana. Kebetulan cuti, pergi sewa hotel nak pergi mandi swimming pool. Dia pun pergi sewa hotel kat luar. Di mana dekat tempat tak banjir lah. Pergi sewa. Malam tu lah tenggelam rumah dia. Tenggelam bumbung. Dia kata, kira selamat diri sungguh lah malam tu. Kalau kata tidak, pakat duduk atas bumbung. Tu kalau boleh duduk atas bumbung. Sebab ada budak yang hanyut, ada orang yang hanyut, ramai di Shah Alam yang hanyut dan lemah. Moga Allah Ta'ala bagi keselamatan kepada mereka semua dan diberikan kesabaran yang tinggi kepada mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Lepas tu kita pesan sungguh-sungguh. Sekarang ni tempoh ada di kalangan orang kita yang bersedih. Kita tak perlu post benda-benda yang menggembirakan kita. Jangan post sangat benda-benda yang seronok pada diri kita. Raikan orang kita yang sedang sedih di tempat lain. Ni kita pula tunjuk rumah lawa, tunjuk bercuti kat tempat ni. Yang kawan-kawan kita sana teriak atas bumbung. Yang kita syok tunjuk makan apa dah hari ni, esok makan apa lagi, lusa waktu dia Hatu sabak sat dalam tempoh sehari, 2 hari, 3 hari ni. Sampai boleh untuk kita fikir macam mana nak bantu mereka yang ada di sana. Itulah. Mohon moga-moga lah kita dapat beramal dengan perkara tersebut. Tak perlu nak post kegembiraan kita sangat. Karena ada kawan-kawan kita yang sedang bersedih. Kita kalau macam tak post apa saya sebab setiap hari ada orang sedih. Tengok keadaan agak-agak lah. Kalau sedih tu bukan orang. Tu tiang. Dalam ni masalah ni masalah global. Ramai yang kena. Kena faham lah yang tu.
Bersedih dia tiap hari orang sedih. Ya biasa. Ni masalah kena ramai di tempat yang tu kita sedia maklum. Maka kita pakat-pakat tahan sat daripada duk bergembira. Sonok sangat. Pos yang sonok-sonok. Baik. Kunci yang ketiga, silaturrahim. Ni banyak lagi kalau cerita pasal tawakal, dan ni benda yang sangat susah. Dua benda yang susah dalam kitab ni, antaranya dua ni lah. Taqwa, tawakal. Oh, letih dua ni. Hak ni kunci paling utama sekali untuk dapat rezeki. Kalau zakat nak cerita, kata baca doa ni, senang. Ada orang pergi jumpa Pak Sumit, dia cerita dah ni. Dulu saya ada dalam tu masa tu. Saya pun lama dah tak jumpa Pak Sumit, kat 17 tahun lah. Sebelum pergi Mesir berjumpa Pak Sumit, sampai tak jumpa. Malu nak jumpa ni, tak tahu nak kata malu macam mana. Arab apa ni, itu adalah adab kita dengan dia. Bukan tak pergi jumpa tu kerana tidak beradab. Tak berjumpa tu adalah ainul adab. Nah, kerana ainul adab dengan para awliya Allah Ta'ala ni, kadang-kadang tak bertemu dengan mereka pun dan mendoakan mereka juga adalah ainul adab. Tak, sebenarnya adab mesti pergi jumpa dia selalu, tak? Kadang-kadang tak berjumpa, itu juga adalah adab kita dengan dia. Kenapa? Kadang-kadang kita pergi jumpa, tengok-tengok dia buka apa yang tak patut bagi kita. Masa tu kita jadi tak beradab dengan dia. Dia buka pula dah. Orang tu marah kat dia. Kerana tak beradab waktu tu. Lebih baiklah jauh dan beradab. Itu sebahagian pandangan ulama macam tu kepada para awliya Allah Ta'ala, dan cara bermuamalah dengan mereka. Baik. Itulah saya ada waktu tu, ada seorang Pak Long ni main jumpa. Dia kata, Pak Su, macam mana nak beramai dengan ayat, nak beramai ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ni. Dia kata nak dapat rezeki yang masya-Allah ni, min haitsu la yahtasib ni. Nah, rezeki yang tak disangka-sangka ni macam mana nak dapat? Nak beramai ayat ni. Dengan maksud kawan tu tanya, harapan dia Pak Su akan beritahu lah, baca ayat ni lepas subuh 300 kali. InsyaAllah nanti akan ada duit bawah meja. Harapan dia macam tu lah, lebih kurangnya. Dia tengok Pak Su kata apa, baca ayat tu kali lagi. Dia pun baca wa man yattaqillaha, hak tu ya, cukup. Dia kata hak tu wa man yattaqillah. Nah, dah ada di situ isim syarat, dah ada jawab syarat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu takwa kepada Allah, ada jalan keluar. Hak tu jawapan dia. Yattaqillah dulu, baru ada jawab dia. Macam mana nak yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Kamu tak takwa kepada Allah Ta'ala, tak payah berapa ratus kali, takwa dulu. Itu jam tu. Itu jam tu. Macam mana nak buat tu? Karena kita sebut bagi tadi, at-taqwa ad-dinu kulluh. Takwa ni agama seluruhnya. Semua dalam agama takwa. Tujuan takwa dia untuk beramal dengan agama seluruhnya. Tu. Baik, jadi dua ni kalau boleh beramai yang ni, mai semua yang lain, insya-Allah. Beramai dua ni hadapan, tutup kitab tak payah baca lah. Semua mai, insya-Allah. Tapi kita baca jugalah sebagian menghormati. Dan apa ni, kalau tidak kitab ni baik tulis baik tu saja. Dua tu saja. Baik tak tulis hak lain, bukan tak tulis. Sebab tu kata tengok Rasulullah SAW rahmat kepada umat. Nabi sebut semua. Nabi tak kata takwa sahaja. Nabi sebut juga silaturrahim, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Nabi sebut tentang haji, Nabi sebut tentang istighfar, Nabi sebut tentang salawat kepada Nabi SAW, punca-punca rezeki. Kenapa? Karena tahu umat ini orang yang malal, suka boring. Kalau satu ibadah saja dia buat, dan kalau satu saja ditumpukan oleh dia. Padahal takwa tadi, ad-din kulluh kita dah sebut tadi. Semua yang tentang agama, melakukan yang disuruh oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, itulah takwa. Maksudnya buat apa yang disuruh oleh Nabi, itu takwa. Tak, tapi dia nak dengar benda lain yang kadang boleh tasliyah kepada diri dia. Moga-moga dia boleh tiru jalan tu. Satu jalan daripada jalan Rasulullah, dia boleh buat. Baik, antara jalan lain apa dia? Disebut di sini adalah silaturrahim. Silatul arham. Jika engkau, ni kunci yang ketiga bagi kunci rezeki, menyambung silaturrahim. Ni kena ingat betul-betul. Ini kena ingat betul-betul dan kena ambil perhatian sungguh-sungguh tentang silaturrahim ni. Jika engkau ingin diluas rezeki, bersilaturrahim walau kau dibenci. Ni
Kalau kita nak diluaskan rezeki, maka kena silaturahim. Kena silaturahim. Apa dimaksudkan dengan silaturahim? Yakni menyambung dengan zawil arham. Apa dia zawil arham? Yaitu yang berkait dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang berkait dengan nanti disebutkan dalam manhum al-arham wa kaifa takunu silatu wal ikram. Siapa silatul al-arham ni siapa? Yang dimaksudkan silaturahim ni dulu. Adakah dengan semua orang? Tak, silaturahim yang dimaksudkan adalah humul qarabah, kerabat kita. Kal aba, datuk-datuk, ayah datuk-datuk kita semua. Ummahat, ibu dan juga keluarganya sebelah ibu. Wal banin wal banat, anak-anak kita lelaki, anak-anak perempuan kita. Wal ikhwatu wal akhawat, saudara lelaki, saudara perempuan kita. Wal a'mam wal ammat, ibu saudara belah mak, belah pak, pak saudara belah pak, ibu saudara belah pak. Wal akhwal wal khalat, ibu saudara belah mak, pak saudara belah mak. Wal auladul ammi wal amah wal ammah, anak-anak, maksud sepupu-sepupu sepapak kita, sepupu sepapak kita. Khal dengan khalah, juga sepupu sepapak sebelah ibu. Dan juga seumpamanya di kalangan qarabat. Tu kerabat dia. Tu silaturahim. Kena sambung silaturahim tadi dengan maksud tersebut. Sebab tu kata para ulama dalam hadis disebut ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah tentang nasab keturunanmu untuk kamu menyambung silaturahim dengan keluarga. Kena mencari sanak keturunan kita. Silsilah keturunan kita kena cari. Kalau dengar saja kata ada adik-beradik sebelah mak kita duduk di kampung sekian. Kalau boleh pergi ke sana. Cari, sambung balik. Saya ni anak pulang. Orang tua dulu ada cerita benda tu. Kita tak tahu dah lagi. Semua main gadget je. Tu pun kalau jumpa hari kenuri pun pakat duk main handset je. Tengah duk sembang pun main handset lagi. Akhirnya tak ingat siapa dah. Ni siapa dia, belah mana, ni belah mana. Pening. Dia kata pening lah. Tak mau. Buka handset main lagi senang dia kata. PUBG. Tak ada siapa kacau. Habisnya lepas tu meninggal. Meninggal muda. Semua meninggal muda kita zaman lah. Orang tua-tua dulu cuba tengok. Umur tua-tua. Dan tuan-tuan diketahui yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian tahu, Fir'aun umurnya 400 tahun. Ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Umur Fir'aun 400 tahun. Disebutkan bahawa Nabi Musa AS menyebut, Ya Rabbi, amhalta Fir'aun 400 sanah, wa huwa yaqul ana rabbukumul a'la, wa yukadzibu ayati. Ya Allah, kamu tangguhkan Fir'aun 400 tahun. Sedangkan dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, wa yukadzibu ayati. Dan dia mendustakan ayat-ayatmu. Apa kata Allah Ta'ala? Innahu kana hasanal khuluq. Fir'aun dulu akhlaknya baik. Fir'aun ni akhlaknya baik. Wa sahalal hijab. Dan dia ni orang yang suka sambung silaturahim, dan kemudian dia tidak menghalang orang untuk bertemu dengan dia. Keluarga dia tak halang bertemu dengan dia. Sahalal hijab maksudnya apa dia? Dia senang untuk bersambung silaturahim dengan orang. Fa ahbabtu an ukafi'ah. Maka Allah Ta'ala kata, aku suka untuk membalas kembali dengan apa yang kebaikan dia telah lakukan. Hatta dia kafir sekali. Macam tu sekali. Fir'aun 400 tahun. InsyaAllah. Kita pun tak ada lah sampai nak minta umur 400 tahun. Kalau ada waktu tu pun umur 400 tahun. Kalau supaya dengan bewak hidup ni, lebih baiklah mati awal. Kan? Kalau duduk merangkak umur 400 tahun, duduk merangkak lah. Lebih baiklah meninggal awal daripada menyusahkan anak cucu. Tak, cuma kita nak bagi tahu kata ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi hatta kepada Fir'aun sekalipun. Disebabkan kenapa? Karena silaturahim. Karena silaturahim. Yang ni kita kurang beramal di kalangan masyarakat milenium ni sekarang. Orang tua-tua kita ada lagi yang macam tu. Kita tengok kadang-kadang jumpa raya ni atok habis semua rumah adik-beradik. Kita ni kalau duduk rumah. Zaman lah ni kalau anak-anak muda, kalau boleh baik duduk rumah. Duduk rumah, tengok TV, rancangan ni lepas ni rancangan ni pula. Dia tak mau pergi rumah adik-beradik.
Tak mau pergi sambung, tak mau pergi sembang tanya sihat tak sihat apa semua kali. Dia tak tahu rupanya tu akan menyebabkan dipanjangkan umur Allah. Cuba tengok ni. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim manjatun minal ahli. Nah. Wa mansa'atun fil asar wa masratun fil ma'. Karena ni akan menyebabkan apa? Dia akan menyambung ahli keluarga. Yang kedua akan diingat lama. Mansa'atun fil asar. Diingat lama, umur dia jadi panjang karena keluarga akan ingat dia sampai ke sudah. Wa masratun fil mal, dan akan membanyakkan harta. Ini akan menyebabkan rezekinya jadi murah. Silaturahim, rezeki akan jadi murah. Walau diputus engkau tetap sambungkan, pasti dikurniakan redha Ar-Rahman. Kalau kata diputuskan hubungan dengan kita sekalipun, tetap kita menyambung silaturahim dengan mereka. Ini susah. Cakap senang, nak buat susah. Susah. Kawan ni duk maki kita. Kita nak buat baik dengan dia. Kita kata, sorry ya. Hak ni susah betul. Memang susah. Dan kita pernah lalui benda tu. Macam mana kita nak buat situasi macam tu? Kita kata, bukan dia seorang. Ada lagi adik-beradik lain. Disambung hak lain. Macam tu. Dia cari alasan juga kan. Dia kata, bukan dia seorang je. Kami sambung hak lain, dia seorang yang nak putui. Tak, kalau diputuskan sekalipun, dia pergi sambung, baru dikira menyambung. Faham? Baru dikira menyambung pada waktu tersebut. Baru dipanggil silaturahim. Panjang ni perbahasan silaturahim ni, tapi kita baca ringkas-ringkas je lah. Kalau tidak, kena keluar satu kitab lagi. Ada satu kitab, seorang ulama tulis, tajuk dia Birrul Walidain Wasilatul Arham. Satu kitab, 500 muka surat, 400 muka surat. Jenuh nak syarah. Birrul walidain dengan silaturahim. Kalau silaturahim yang paling utama sekali adalah birrul walidain. Baik dengan mak ayah kita. Nah, apa yang kita dapat, hadiahkan kepada mereka. Hak tu dulu kalau mereka masih ada. Kalau mereka dah tiada, maka jangan ditinggalkan kepada mereka. Amalan yang kita lakukan dihadiahkan kepada mereka. Ada seorang anak diceritakan oleh Sayyidina Al-Imam Muwaffaquddin Utsman radhiyallahu anhu dalam kitabnya Zaqair, dalam kitabnya Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar. Ini anak ni anak yang derhaka dengan ibu ayah ketika hidup. Tapi setiap hari dia pergi lawat, dia menyesal setelah ayah dia meninggal, mak dia meninggal. Dia menyesal setiap hari. Setiap Jumaat dia akan pergi lawat mak ayah. Setiap Jumaat. Dan dia akan hadiahkan bacaan Al-Quran kepada ayahnya dan ibunya. Dia akan sedekah, hadiahkan kepada ibu dan ayah. Amalan yang dia selalu buat, Jumaat dia akan pergi. Apa yang berlaku? Satu malam, dia bermimpi, mendengar satu suara, menyebut kepadanya, wahai anak, diampunkan dosamu dengan ibu dan ayahmu. Karena mereka dua telah meredaimu dan mengampunkan segala dosa. Kenapa? Karena dia menyambung setelah ibunya wafat. Tetap pergi juga pada setiap Jumaat melawat ibu dan ayah. Lepas tu, kita ni kalau masih ada ibu dan ayah kita, ambil peluang sungguh-sungguh untuk kita menyambung silaturahim dengan mereka. Doakan mereka dengan kebaikan. Kecuali anak-anak zawiyah lah. Sebab mereka boleh kontak sebulan sekali je. Mereka tak boleh setiap Jumaat lah. Saya mereka minta kat kita pula. Ya, zawiyah 14 orang ni, mereka handset tak ada. Saya mereka pergi minta kat kita pula. Boleh tak nak kau setiap minggu untuk menyambung silaturahim? Tak ada 11 kali lah. Silaturahim dia dengan mak ayah dia kena doa. Mereka kena doa dekat mak ayah mereka. Moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada mereka kerana menunjukkan mereka kepada jalan ilmu. Itu dulu doa. Dan tu pun mak ayah akan redha. Kalau tidak mak ayah tak hantar, mereka zawiyah. Duduk 4 tahun tak balik. Tidak mak ayah tak akan hantar. Kerana dah redha lah tu dia hantar tu. InsyaAllah. Moga-moga habis sampai 4 tahun. Ni dah setahun dah. Setahun dah daripada duduk berjalan celek, dah setahun dah. Ada 3 tahun lagi. Kecuali Izzat. Dan juga mukhallat dia. Ni apa ni? Baik. Kena duduk 8 tahun. Walau diputus engkau tetap sambungkan, pasti dikurniakan redha Ar-Rahman. Pasti kau dikurniakan redha Ar-Rahman. Nah, ada lagi seminit. Ada 2 minit dalam jam ni. Bersilaturrahim faedahnya besar. Bersilaturrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersilaturrahim faedah. Awak selalu tukar baca. Tukar dengan basit.
Mustaf'ilun, ha? Kan? Bersilaturrahim faedahnya besar. Umur berpanjangan, barakah tersebar. Ini silaturrahim faedahnya besar. Umur akan berpanjangan. Ini umur berpanjangan, faedahnya besar. Ada satu riwayat disebutkan daripada Sayyidina Dhahak dalam tafsirnya, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Qala, disebutkan ada riwayat, innar rajula la yasila rahimahu wa ma baqiya min umrihi illa thalathata ayyamin. Wa ma baqiya min umrihi illa thalathatu ayyamin. Ada seorang lelaki, dia menyambung silaturahim. Umurnya ada 3 hari dia lagi. Tapi dia tak tahulah kata umur ada 3 hari lagi. Dia sambung silaturahim. Fayazidullahu fi umrihi 30 sana. Maka Allah tambah umur dia 30 tahun. Nampak ni? Orang ni nak mati lagi 3 hari. Kemudian disebabkan kerana dia sambung silaturahim, lagi 3 hari dia nak mati. Dia sambung silaturahim sebelum 3 hari itu. Allah tambahkan umurnya 30 tahun. Wa innar rajula la yaqta'a rahimahu wa qad baqiya min umrihi 30 sanah. Ada seorang lelaki pula, umurnya lagi 30 tahun. Tapi dia memutuskan silaturahim pada sebelum tu. Fayahbitahu Allahu ila 3 ayyam. Maka Allah gugurkan 30 tu jadi 3 hari. 3 hari lepas tu mati. Baik. Bukankah dalam Quran kan Allah Ta'ala sebut, betul? Yang Allah Ta'ala katakan dalam Quran apa dia? Allah Ta'ala menyebut, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan dalam Quran Allah Ta'ala kata, kalau kata telah datang ajal seseorang, tidak akan ditakhirkan walau 1 saat, dan tidak akan dipercepatkan. Itu macam mana pula kata 3 hari, kemudian sebab sambung silaturahim jadi 30 tahun. Yang ni pula umur 30 tahun lagi, sebabkan putus silaturahim jadi 3 hari je. Kan ni akan jadi mengubah ilmu Allah Ta'ala. Tak. Para ulama memahami ayat ini dengan maksud yang pertama, as-sahih. Yang ni kata sebagai kata Syekh Abdul Rahman Shumailah, Muhammad Abdul Rahman Shumailah, as-sahih. Ini pandangan yang kuat. Yang bertambah adalah barakah pada umurnya. Umurnya tetap. Dan kalau kita ni umur kita 60 tahun contohnya, kan? 70 tahun, 80 tahun contohnya. Cakap tu, tapi berkat pada umurnya tadi akan kekal sampai ratusan tahun. Contoh Al-Imam Nawawi rahimahullah, umurnya 45 tahun. Tapi seakan-akan dia hidup sampai sekarang. Nah, seakan-akan dia hidup sampai sekarang. Seakan dia hidup dah 800, 900 tahun. Walaupun dia dah wafat. Karena namanya sentiasa disebut. Karena kalau tak disebut di mana-mana pun, tak ada satu rumah yang tak ada kitab Riyadhus Shalihin. Tak ada satu rumah yang tidak ada kitab Al-Azkar. Sampai ulama sebut bi'id dar wasyaril azkar. Jual rumah, beli azkar. Macam tu sekali. Suruh beli azkar. Lepas tu kata ulama, kitab Imam Nawawi barakah dibaca ma bainas sama'i wal ard. Bukan dibaca di ard saja, di tanah saja, di bumi saja, di langit pun dibaca. Dia orang baca atas kapal terbang. Atas kapal terbang orang buka kitab azkar, baca. Atas kapal terbang orang buka kitab Riyadhus Shalihin, baca. Ada? Tamam. Ini kitab-kitabnya barakah. Ini satu maksudnya. Satu lagi maksud, kata ulama, dinisbahkan dengan maksud apa dia tadi? Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Macam mana boleh tambah, boleh berkurang umur? Bertambah berkurang tadi pada pengetahuannya malaikat. Malaikat nampak pada Lauh Mahfuz akan bertambah ataupun berkurang, ataupun diletakkan ta'lib. Ini dipanggil qada' mu'allaq dipanggil. Pertambahan umur dalam qada' mu'allaq. Manakala kekal umur tadi itu qada' mubram. Bila kita akan mati itu mubram. Semua orang akan mati. Cuma bila akan mati dalam ta'liqnya Allah Ta'ala. Lepas tu dalam ta'liq contohnya dalam Lauh Mahfuz ditulis fulan buat baik. Kalau dia buat baik, maka umurnya tambah 30 tahun. Kalau dia tidak buat baik macam ni, silaturahim, umurnya lagi 3 hari. Macam tu. Tengok dia sambung silaturahim. Allah Maha mengetahui sebenarnya dia nak pilih yang mana. Cuma tu dalam pengetahuannya malaikat yang melihat Lauh Mahfuz. Itu saja. Tamam? Jadi dalam masalah apa?
Tak ada masalah dengan masalah tersebut. Satu lagi pandangan kata, tak, dia akan mati, cuma yang kekal adalah ingatannya. Ingatan umat kepada orang tersebut walaupun dia telah meninggal dunia. Jadi itu antara faedah bagi silaturahim. Umurnya panjang. Tapi kalau kita lihat dengan zahir kepala mata kita, memang nampak orang tua-tua yang kuat bersilaturahim. Contohnya Tok Wan saya sendiri, umur sampai 90 dekat 100. Karena dia memang suka cari adik-beradik. Sampai kita ni kadang-kadang bila raya, dia pergi cari adik-beradik kita tak kenal, aku sedekah. Dia tu kok mana? Pergi kat rumah orang, sampai orang tu pun macam layan tak layan. Dia tu adik-beradik mana pula main pada mana ni. Kita pun pergi jadi segan-segan mana. Tapi dia kenal lah. Dia buat ni sebenarnya ni belah ni. Serta habis semua. Kita pun tak dengar. Dan lah ni tak tahu mana adik-beradik yang ada di sekarang. Lah ni saya mula duk cari balik. Cari balik keturunan. Jumpa balik lah dengan Tok Menakan, Pak Menakan. Cari balik lah. Tu. Jadi kena buat raja tu. Orang muda-muda kena cari raja tu. Buat. Cari keturunan. Boleh? Yang tu raja orang tua-tua kita dulu, kita kena buat balik. Kalau tidak putus. Jangan putuskannya, ingatlah hai teman, ia mengundang kemurkaannya Tuhan. Jangan kita putuskan silaturahim, karena ini akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya panjang perbahasan ni. Ikutilah nasihatku wahai taulan, pasti kita beroleh kebahagiaan. Jadi moga-moga dengan bersilaturahim ni Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan satu cerita yang terakhir sebelum kita tutup, diriwayatkan dalam kitab ni bahawa malaikat maut memaklumkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam biqabdi ruhi rajulin ba'da 7 ayyam. Nabi Daud ditemui oleh malaikat maut. Malaikat maut kata, ni ada seorang lelaki ni, dia akan 7 hari lagi mati. Falamma kana ba'da muddatin tawilatin wajada Daudu zalika ar-rajula hayyan. Sayyidina Daud alaihi salam bila berapa lama selepas tu, lebih pada 7 hari dah, dia tengok lelaki tu hidup lagi. Jadi malaikat maut mai jumpa, bagi tahu kat Nabi Daud. Faham? Fasa'ala al-malik, fasa'ala malakal maut anhu faqala. Maka Nabi Allah Daud alaihi salam tanya kepada malaikat maut, innahu lamma kharaja min 'indik. Tamam? Jadi orang tu mai jumpa Nabi Daud. Malaikat maut ada kat Nabi Daud. Malaikat maut kata kat Nabi Daud, dia ni 7 hari lagi habis. Luk. Nabi Daud pun tengoklah. Tapi lepas 7 hari tengok tak mati lagi. Nabi Daud tanya malaikat maut balik, kamu kata 7 hari lagi mati, hidup lagi. Kata malaikat maut, ketika selepas dia keluar daripada kamu, wasala rahiman qad kana qata'aha. Lelaki ini sambung silaturahim balik dengan yang telah diputuskannya. Dia putus silaturahim dengan keluarga dia pergi sambung balik. Famaddallahu ta'ala fi umrihi 20 sanatan ukhra. Maka Allah Ta'ala tambah umurnya 20 tahun lagi. Allah. Oh, penting silaturahim ni, Masya Allah. Sebab kita ni suka dengan hidup, betul tak? Tu cerita ni. Cerita ni kata, oi, nak hidup lagi ni. Kan ada orang nak mati. Tak, saya nak mati, Ustaz. Saya tak mau hidup ni. Saya nak mati. Saya hidup untuk mati. Balik kata apalah. Sebab yang ni, silaturahim ni untuk macam tu cerita dia. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan kita dengan umur yang barakah. Bukan panjang saja, tapi barakah. Biar macam mana pun umur kita, tapi berkat. Itu yang paling utama. Dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik kepada kita semua. Dan juga diberikan rezeki yang barakah kepada kita semua. Berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah esok kita akan sambung pada kunci yang keempat, melaksanakan umrah sebaik sahaja haji dilaksanakan atau sebaliknya. Maksudnya melaksanakan haji dan kemudian terus melaksanakan umrah setelahnya, ataupun melaksanakan umrah setelahnya terus melaksanakan haji. Perbahasannya esok. Ini antara kunci rezeki yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mohon ampun, mohon maaf mengambil masa ibu ayah semua, dan saya ucap terima kasih banyak kepada pihak masjid dan juga kepada seluruh hadirin yang mengikuti majlis ini tanpa jemu daripada awal sampailah ke selesainya. InsyaAllah pagi esok kita akan bertemu pada jam biasa pukul 9 pagi dengan bacaan 2 kitab ni. Dan moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita khidmah aliyah dan ditamatkan kitab ini pada hari yang ketiga. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.